Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Intan Syazwani binti Husin. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya gejala COVID-19 ni cepat-cepat beransur pergi dan kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan selamat, insya-Allah. Jadi topik pembentangan saya pada hari ini adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan. Okey, ini merupakan isi kandungan pembentangan saya. Kita ada 6 subtopik, iaitu yang pertama sekali adalah pengenalan. Yang kedua, kita pergi kepada konsep kepercayaan kepada Tuhan. Yang ketiga, analisis nilai. Yang keempat, isu berkaitan. Seterusnya, syair ketuhanan dan terakhir sekali adalah kesimpulan. Okey, yang pertama sekali adalah pengenalan. Masyarakat bermoral tunjang utama pembangunan negara. Jadi, masyarakat bermoral. Apakah itu moral? Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, moral merupakan satu perbuatan ataupun tingkah laku manusia yang di mana manusia tersebut akan berpegang kepada sesuatu pegangan ataupun kepercayaan serta norma masyarakat dan juga undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi di sini, masyarakat apabila kita ada satu undang-undang, bila undang-undang itu merupakan satu benda yang kita tidak boleh bantah, kita harus mengikutnya. Jadi moral ni akan menyebabkan masyarakat menjadi lebih berdisiplin dan tahu baik buruk sesuatu perbuatan itu. Okey, jadi seperti kita sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik. Kenapa saya kata unik? Kerana kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, berbilang bangsa serta berbilang agama. Pelbagai agama yang kita ada di Malaysia ini. Jadi, menurut Perlembagaan Persekutuan, agama Islam merupakan agama rasmi negara, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan juga tenteram. Kita sedia maklum bahawa Malaysia mempunyai rukun negara. Kita ada 5 prinsip rukun negara. Jadi sudah terang lagi bersuluh, rukun negara kita yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini kita dapat lihat di mana kepercayaan beragama membentuk bangsa dan negara berdaulat menurut Faizah 2018. Kita dapat tengok bahawa kita punya negara untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat, masyarakatnya, rakyatnya harus mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. So, jadi kenapa saya katakan begitu? Kita akan bincangkan mengenai perkara ini pada topik yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada konsep kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan bermaksud keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala ajaran berlandaskan pegangan agama atau kepercayaan masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara menurut Jemaah Nazir 2019. Jadi kat sini saya ingin keluarkan 3 maksud ataupun apa yang dikatakan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Kita dapat lihat kat sini. Yang pertama sekali, keyakinan wujudnya Tuhan. Kita pergi ke keyakinan wujudnya Tuhan, iaitu percaya Tuhan itu wujud, adanya Tuhan walaupun kita tidak nampak, walaupun ada setengah agama yang beranggapan Tuhan yang boleh nampak, tapi apa pun yang paling utama sekali, kita percaya bahawa Tuhan itu ada. Yang kedua adalah Tuhan mencipta alam. Apa yang dikatakan dengan alam? Alam ini, alam semesta. Apa yang berada di sekeliling kita, pokok, langit, bumi, lautan, itu semua dikategorikan sebagai alam. Kita kena percaya bahawa benda-benda tersebut adalah diciptakan oleh Tuhan, bukannya manusia. Dan yang ketiga, melalui maksud kepercayaan kepada Tuhan, kita dapat tengok mematuhi suruhan Tuhan. Jadi setiap agama akan mempunyai Tuhan masing-masing dan akan ada ajaran ataupun perintah Tuhan itu sendiri. Jadi kat sini kita dapat lihat, saya ingin tegas kat sini bila kita cakap mengenai kepercayaan kepada Tuhan, 3 perkara ini ataupun 3 elemen ini adalah
jika kita ataupun jika seseorang individu itu ada 3 perkara ni, maksudnya dia mempunyai nilai kepercayaan dalam diri. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada percaya wujudnya Tuhan. Seperti saya kata tadi, setiap agama akan ada cara sendiri-sendiri, ada pegangan agamanya sendiri, ada pegangan macam mana kita nak tahu Tuhan itu wujud. Kita tengok kepada agama Islam. Kita sebagai umat Islam, kita ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah yang bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kat sini kita jelas lihat bahawa semua umat Islam akan menyembah Tuhan kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga dapat lihat di mana rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Jadi macam mana kita nak beriman kepada Allah? Yang pertama sekali kita tahu yang Allah itu wujud. Jadi 2 perkara ini menunjukkan dengan jelas bahawa agama Islam percaya bahawa Tuhan itu wujud. Yang kedua, kita pergi kepada agama Hindu. Okey, agama Hindu mengatakan bahawa mereka mempunyai satu Tuhan yang maha agung iaitu Brahman yang boleh diwakili dengan pelbagai dewi-dewi. So kat sini berbeza dengan agama Islam tadi, tapi apa yang lebih utama adalah mereka tetap percaya bahawa Tuhan itu wujud. Penganut Hindu percaya bahawa mereka ada 3 kepercayaan utama di mana yang pertama adalah Shaivisma, Vaishnavisma dan juga Shaktisma. So jadi kat sini kita dapat Shaktisma. Jadi walaupun mereka mempunyai 3 percayaan berbeza, tapi mereka percaya bahawa Tuhan itu wujud. Okey, kita pergi kepada agama Buddha. Agama Buddha mengatakan bahawa tiada perbincangan ketuhanan, namun penganutnya menganggap Buddha adalah roh Tuhan yang meresap ke dalam badan mereka. Di sini walaupun mereka tak ada berbincang mengenai Tuhan, tapi mereka percaya bahawa diri mereka adalah sebahagian daripada ruh Tuhan, adalah sebahagian daripada diri mereka. Jadi maksud kat situ kita dapat lihat bahawa Tuhan itu tetap ada. Okey, kita pergi kepada agama Kristian. Agama Kristian mengatakan bahawa Tuhan wujud dalam bentuk Tritunggal, iaitu yang diwakili oleh Godfather, Jesus Christ dan juga God the Holy Spirit. Okey, kitab Bible juga mengatakan melalui the Ten Commandments, Tuhan hanyalah satu, pencipta segala makhluk. Okey, jadi kita dapat sini bahawa banyak lagi sebenarnya agama yang berada di dunia ataupun Malaysia sendiri. Jadi tapi saya senaraikan 4 agama utama yang berada di Malaysia. Jadi kita dapat lihat melalui 4 agama ni, kita dapat lihat dengan jelas bahawa setiap agama ataupun ajaran memang menekankan konsep bahawa Tuhan itu wujud. Okey, kita pergi kepada persamaan antara agama. Okey, saya tak pasti sama ada anda aware ataupun tak benda, tapi saya yakinlah kita semua ada kawan yang pelbagai kaum kan, jadi kita tahu sedikit mengenai bagaimana mereka menjalani kehidupan sebagai penganut yang berbeza. Okey, yang pertama kita persamaan utama yang paling ketara adalah setiap agama mempunyai amalan sembahyangnya tersendiri. Semua mempunyai amalan bersembahyang, cuma caranya saja berbeza. Jadi kita tengok kat sini agama Islam, seperti kita sedia maklum bahawa umat Islam diwajibkan untuk menunaikan solat fardu 5 kali sehari, dan juga kita ada juga solat sunat yang amat digalakkan untuk dilakukan. Okay, kita pergi kepada agama Hindu. Penganut agama Hindu akan bersemayang dan berdoa serta bertapa di kuil-kuil. Untuk agama Buddha, mereka juga akan bersembahyang dan melakukan meditasi di wat ataupun tokong. And then Kristian pula mereka akan bersembahyang di gereja pada hari Ahad kerana menganggap hari Ahad adalah hari kesucian. Sehingga terlihat bahawa cara solat, cara bersemayang sudah tentunya berbeza. Tetapi kenapa kita solat, kenapa kita bersemayang? Saya yakin bahawa kesemua agama menganggap bahawa kita solat kerana untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan, untuk mengabdikan diri kita dengan Tuhan. Okey, selain itu persamaan antara agama adalah setiap agama menggariskan bahawa umatnya, penganutnya harus menghormati antara satu sama lain. Harus menghormat
agama lain. Jadi larangan membunuh, larangan perbuatan seksual dan juga larangan membohong juga, semua agama menggariskan, menekankan isu-isu ini, perkara-perkara ini. Jadi sebenarnya kita dapat lihat bahawa setiap agama itu ada keindahannya masing-masing. Setiap agama mengajak ataupun mengajar umatnya untuk menjadi yang lebih baik. Okey, kita pergi kepada yang subtopik ketiga iaitu analisis. Okey, yang pertama kita dapat tengok ciri-ciri individu yang mempunyai pegangan agama. Okey, kat sini kita dapat lihat ciri-ciri individu yang mempunyai pegangan agama haruslah positif lah. Bila kita ada pegangan agama, kita ada panduan hidup, kita akan menjadi seorang yang berakhlak mulia, positif. Okey, kat sini saya ada senaraikan beberapa ciri-ciri. Tapi semua nak tekankan kepada tanggungjawab. Okey, macam mana individu tu boleh jadi seorang yang bertanggungjawab bila dia punya pegangan agama adalah bila kita ada pegangan agama, kita akan, saya kata tadi, bila kita percaya kepada Tuhan, kita akan patuh kepada arahan Tuhan dan kita akan laksanakan segala perintah dan juga suruhannya. Jadi kat situ sudah jelas yang kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat, sebagai hamba kepada Tuhan kita sendiri. Contohnya kita pergi kepada konsep bersyukur, di mana bila kita mempunyai pegangan agama, kita automatik akan rasa bersyukur dengan segala kurniaan yang diberikan, konsep rezeki kat situ. Maksudnya kita bersyukur, kita dapat hidup, kita dapat kesihatan yang baik, kita dapat keluarga yang bahagia. So kita akan lagi bersyukur bila kita ada pegangan agama. Okey, seterusnya menjaga imej diri. Okey, kat sini menjaga imej diri bila kita mengikut perintah ataupun suruhan agama kita ataupun perintah Tuhan kita, kita akan melakukan perkara yang baik sahaja. Gejala-gejala negatif kita tidak akan lakukan sebab kita tahu itu satu perkara yang salah dan juga kita akan dapat dosa jika melakukan perkara tersebut. Jadi bila kita tak buat perkara-perkara yang terkutuk, perkara yang negatif, secara automatik kita punya imej akan terjaga dan juga kita akan lebih dihormati oleh masyarakat sekeliling. Okey, kepentingan kepercayaan kepada Tuhan terhadap individu. Yang pertama adalah melahirkan individu yang bermoral. Seperti saya sedia maklum tadi bahawa bila kita patuh arahan Tuhan, automatik kita punya kelakuan, kita punya perbuatan akan menjadi seperti seorang yang bermoral. Okey, bila kita dah jadi individu bermoral, ini akan bersangkut paut dengan penaklukan moral, emosi moral dan pelakuan moral yang tepat. Sebab kita ada satu fikiran moral yang positif, jadi segala penaklukan kita, emosi kita, pelakuan kita akan berdasarkan atau bersandarkan kepada ajaran agama kita sendiri. Jadi kat situ kita dapat lihat bahawa mungkin kita boleh bezakan antara orang yang ada agama, ada orang yang ada pegangan agama yang teguh dengan tidak mempunyai pegangan agama. Kita dapat bezakan bahawa bila ada satu situasi kita marah kepada seseorang, contohnya kita marah kepada seseorang, jadi apa perlu kita lakukan? Sebagai seorang yang mempunyai pegangan agama, dia akan berfikir marah merupakan satu perbuatan yang negatif atau positif. Okey, marah macam mana yang positif, marah macam mana yang negatif. Jadi kat situ penaklukan akan terjadi. Okey, kita pergi bila dia dah berfikir, dia pergi pula kepada emosi. Maksud dia berfikir bahawa emosi marah dia tadi tu sama ada akan mendatangkan kebaikan ataupun keburukan kepada seseorang. Jadi bila seterusnya akan pergi kepada pelakuan sama ada patut ataupun tidak dia teruskan kemarahan dia tu tadi. Maksud kat sini kita dapat lihat bahawa bila seseorang itu yang punya kepercayaan kepada Tuhan ataupun mempunyai pegangan agama, mempunyai pegangan agama, mereka ini akan lebih cenderung untuk melakukan akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey, seterusnya meningkatkan imej dan maruah diri seperti saya katakan sebentar tadi, menjauhi gejala negatif dan juga tahu membezakan perbuatan baik dan buruk. Tiga-tiga poin ni adalah bersangkut paut antara sama lain, di mana bila kita patuh arahan agama, semua agama mengajak umatnya, mengajak penganutnya untuk melakukan kebaikan. Tak ada satu agama pun yang mengajak ataupun yang menyuruh melakukan perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang negatif. Contohnya, ada ke agama yang menyuruh
umatnya berbunuh atau sama lain. Tidak ada sama sekali. Jadi di sini kita dapat lihat bila seseorang itu percaya pada Tuhan, patuh arahan Tuhan, secara automatik perkara-perkara negatif semua ini tidak akan terjadi. Okey, kita tengok pula kepada kesan positif kepercayaan kepada Tuhan terhadap 3 aspek utama iaitu ekonomi, sosial dan juga politik. Okey, kita pergi yang pertama iaitu ekonomi. Ekonomi, sikap amanah dan jujur dalam perniagaan pemangkin kemajuan ekonomi negara. Rasuah seharusnya tidak terjadi jika semua orang berpegang teguh kepada agama. Setiap agama menyuruh umatnya, penganutnya untuk bersikap jujur. Jadi jujur di sini bahawa tidak menipu. Rasuah adalah merupakan satu perkara yang salah, merupakan satu perkara yang menipu. Jadi bila semua orang jujur melakukan pelaksanaan sepanjang proses perniagaan tu, tidak berlakunya rasuah dan perniagaan tu akan menjadi lebih teratur, lebih jujur dan lebih adil kepada semua orang. Kita pergi kepada sosial pula, membentuk kehidupan masyarakat yang sejahtera. Setiap agama melarang umatnya menghina agama lain. Jadi kat sini seperti saya kata tadi, semua agama menggariskan bahawa umatnya harus menghormati, bukan saja menghormati antara individu tapi menghormati agama orang lain. Jadi bila semua orang saling menghormati antara satu sama lain, masyarakat akan hidup dengan aman dan sejahtera dan mewujudkan masyarakat yang positif, sihat dan juga harmoni. Kita pergi pula kepada politik. Politik bersih tanpa ada sebarang permainan kotor, hubungan diplomatik yang baik antara negara. Kat sini politik kita tengok kepada pemimpin utama, pemimpin negara. Bila pemimpin negara tu mempunyai pegangan agama yang teguh, beliau akan lebih cenderung untuk melakukan kebaikan, untuk memastikan semua rakyatnya mempunyai kebaikan, mendapat kebaikan dan tidak mempunyai kepentingan sendiri dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi di sini politik akan menjadi lebih bersihlah tanpa ada sebarang isu-isu. Bila kita tengok sekarang, saya bukan nak bercerita pasal mengenai politik negara, tapi kita dapat tengok politik negara kita sekarang macam berada di dalam keadaan yang orang kata macam ni, berkeadaan tidak harmoni ataupun macam okey, tak apalah. Maksudnya jika bagi pendapat saya, bila setiap pemimpin tu sendiri, bila masing-masing ada pegangan agama yang teguh, politik kotor tidak akan terjadi. Okey. Usaha meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sebelum saya terangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan, kita kena kembali semula kepada tadi, iaitu saya katakan ciri-ciri kepercayaan kepada Tuhan ada 3. Yang pertama adalah Tuhan itu wujud, Tuhan pencipta alam dan mematuhi segala perintah dan juga arahannya. Jadi segala usaha yang dilakukan haruslah berteraskan kepada 3 perkara tadi ataupun 3 elemen yang saya katakan sebentar tadi. Jadi kita tengok yang pertama, usaha-usaha yang saya nyatakan ini adalah lebih kepada anak-anak ataupun kanak-kanak pelajar sekolah lah. Okey, yang pertama, ibu bapa seharusnya menjadi suri teladan, menjadi contoh kepada anak-anak, mengajak anak sejak dari kecil, melakukan aktiviti Quraniah bersama-sama. Contohnya lah, mengajar anak ni kan, contoh ibu bapa bawa anak pergi berkelah dekat tepi pantai. Okey, kita beritahu kat anak tu, adik, anak ni ibu nak bagi tahu ni, nampak tak laut ni, laut yang indah ni, laut ni merupakan ciptaan Tuhan. Kita harus bersyukur dengan segala kurniaannya. Benda tu nampak simple saja, tapi itu sebenarnya pengajaran yang bermakna untuk kanak-kanak tersebut. Okey, maksud contoh lain macam melakukan aktiviti Quran yang kita ajak, kita sebagai ibu bapa menunjukkan contoh yang baik, ajak solat bersama-sama contohnya. Okey, pihak sekolah dan guru kita dapat lihat kementerian sendiri telah mewujudkan subjek pendidikan moral, pendidikan agama Islam yang lebih kepada membentuk akhlak mulia. Dan seterusnya, bacaan rukun negara harus memberi makna kepada kanak-kanak, kepada kepada golongan pelajar itu sendiri. Jangan kita tahu setiap perhimpunan mingguan akan ada bacaan rukun negara. Sebagai seorang guru, kita harus memastikan rukun negara itu tersemat dalam hati setiap pelajar ni. Mereka faham, mereka tahu apa yang mereka bacakan, apa yang mereka lafazkan dengan konsep lafazkan
rukun negara tu. Jangan kita hanya sebut di mulut tanpa ada rasa apa-apa di dalam hati. Okey, masyarakat juga boleh perbanyakkan aktiviti kerohanian, aktiviti kemasyarakatan. Contohnya macam okeylah kita tengok biasanya boleh adakan program-program ni di rumah-rumah ibadah, contohnya di masjid, di kuil, di tokong. Selain daripada kita bersembahyang, kita boleh buat contohnya aktiviti gotong royong ke, aktiviti majlis keagamaan atau apa-apa untuk menggalakkan penganut-penganut ataupun masyarakat datang ke rumah ibadah dan melakukan aktiviti bersama, dan juga sekaligus mendekatkan diri kita dengan pencipta kita. Okey, isu-isu berkaitan dengan topik kepercayaan kepada Tuhan ni, kita dapat lihat isu pertama iaitu media baharu sebagai punca gejala autisma berleluasa. Okey, sebelum itu saya nak terangkan autisma ini merupakan satu kepercayaan bahawa Tuhan itu tidak wujud. Okey, autisma adalah golongan masyarakat ataupun golongan manusia yang tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Okey, kat sini isu pertama dia kata media baharu sebagai punca gejala autisma berleluasa. Kat sini kita dapat lihat sebenarnya penyebaran fahaman ini berlaku apabila ada penyebaran fahaman melalui media sosial. Penyebaran ni berleluasa dan macam mereka ni diberi macam bebas untuk mengkritik agama-agama lain. Jadi golongan muda yang jahil, yang tidak punya pegangan agama yang teguh akan lebih mudah untuk percaya, lebih mudah untuk terjerumus ke arah kepercayaan ini. Jadi seharusnya bagi saya untuk menangani isu ni, kerajaan harus mengetatkan lagi undang-undang berkaitan dengan penyebaran fahaman autisma ini. Sebab bagi saya bila perkara ini tidak dibendung dari awal, dia akan menjadi lebih besar dan menjadi lebih teruk yang kadang-kadang kita sendiri tak dapat nak kawal lagi. Jadi bila masih ada masa ni, kita masih boleh berusaha untuk menangani isu ni. Okey, isu yang kedua di mana kubu golongan etis ini, kerana golongan etis ni mereka menganggap kebebasan agama itu mereka menyalah anggap kepada term kebebasan beragama. Okey, sebenarnya kita dapat tengok, kita tanya, adakah autisma ini adalah satu agama ataupun tidak? Okey, menurut saya ada baca satu artikel ataupun di satu laman web, saya tak ingat. Tapi menurutlah kat situ, maklumat saya dapat adalah negara Amerika Syarikat telah meletakkan autisma ni sebagai satu agama pada tahun 2005 kalau tak silap saya. Tapi bila diletakkan, dia letak dalam perlembagaan persekutuan dia lah. Jadi tapi bila diletakkan sebagai satu agama tu, golongan pendidik ataupun ada yang kritik negara ni, bangsawan, macam mempersoalkan tentang agama autisma tu sendiri dengan maksud beragama. So jadi kat situ sebenarnya kepercayaan autisma ni mengelirukan. Jadi sebenarnya samping itu juga, rakyat seharusnya faham kebebasan beragama bukan kebebasan dari mana-mana agama. Kita harus mempunyai agama. Jadi dia kena faham antara kebebasan beragama dengan bebas daripada agama adalah dua perkara yang sangat-sangat berbeza. Jadi setiap rakyat seharusnya faham mengenai tersebut. Perlembagaan persekutuan juga tidak ada menggariskan ataupun menyatakan maksud agama itu sendiri. Jadi ini saya rasa undang-undang harus lebih diperincikanlah mengenai, harus digubal, boleh digubal supaya term agama tu lebih jelas, supaya kita semua tidak ada salah faham, terutama kepada golongan-golongan autisma ni yang mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud. Tapi golongan-golongan ini bagi pendapat saya harus dibendung, harus dicegah sebelum lebih ramai lagi masyarakat yang terpesong. Okey, kita pergi kepada isu ketiga. Adam Khoury, pelakon mu'alaf, pernah menjadi etis sebelum memeluk Islam. Okey, semua kenal kan Adam Khoury ni. Tapi kalau ada tak kenal pun tak apa. Yang saya ceritakan sedikitlah tentang dia. Beliau pernah menjadi etis
beliau pada mulanya seorang yang beragama Buddha dan bertukar kepercayaan kepada ateisme dan seterusnya memeluk Islam. Saya dapat berita ni melalui Astro Awani online. Jadi beliau ada mengatakan bahawa perasaan kosong apabila tiada pegangan dalam hidup. Dan juga seterusnya beliau juga mengatakan hati kembali tenang selepas memeluk Islam. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa apabila seseorang itu mempunyai agama, mempunyai pegangan, hati nuraninya, hidupnya akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih lebih ada jalan, ada kita tahu apa yang perlu kita buat di dunia ini. Beliau juga mengatakan hidup menjadi lebih bermakna kerana sedar fitrah sebagai hamba Allah. Jadi perkara-perkara ini menunjukkan bahawa apabila seorang itu percaya pada agama, percaya kepada Tuhan masing-masing, hidupnya akan menjadi lebih tenang, lebih tenang, lebih ada tujuan hidup untuk meneruskan ada tujuan hidup di mana kita tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang salah ataupun yang negatif. Jadi karya saya adalah syair ketuhanan. Sebelum saya mendeklamasikan syair ini, saya ingin memberitahu bahawa ini merupakan kali pertama saya ingin bersyair. Saya rasa bila lagi kan saya nak cuba untuk bersyair. Jadi kalau ada sumbang di mana-mana tu, harap dimaafkanlah. Saya cuba yang terbaik ya. Sungguh indah bunga di taman, burung merpati di atas dahan. Kalau hendak hidupnya aman, taat selalu perintah Tuhan. Daun inai di dalam raga, analah udang mati di tuba. Dalam kitab ada berkata, perbuatan haram jangan dicuba. Terang bersuluh sinar cahaya, cahaya memancar ke Tanjung Dara. Jika Tuan hendak bahagia, sebelum mati beramal mulia. Santun di rumah menanti senja, pulangnya ayah bawa bahagia. Tuhan disembah
duduk berdoa, nescaya tenang hidup saudara. Okey, itu saja syair ketuhanan daripada saya. Jadi kita pergi kepada maksud syair ketuhanan tersebut. Okey, kita tengok rangkap pertama membawa maksud di mana individu haruslah mematuhi segala perintah Tuhan dan agama yang ianuti jika mahu hidupnya aman sentosa. Kat sini kita dapat lihat di dua rangkap terakhir itu, dua baris terakhir itu, iaitu kalau hendak hidupnya aman, taat selalu perintah Tuhan. Jadi bila kita ikut perintah Tuhan, hidup kita akan jadi tenang, jadi aman, tanpa ada, sebab kita tak buat salah, kita ikut segala suruhannya, jadi hidup kita akan menjadi tenang. Percaya je kat saya. Seterusnya kita pergi kepada rangkap kedua. Daun inai di dalam raga anak udang mati dituba, dalam kitab ada berkata perbuatan haram jangan dicuba. Jadi kita jelas baik di mana setiap agama akan menggariskan setiap perbuatan yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Jadi perbuatan yang haram, perbuatan yang ditegah haruslah kita jangan buat. Benda yang tak boleh buat jangan buat. Contohnya sekarang ni COVID-19 ni kan tak boleh keluar rumah, so janganlah keluar rumah. Okey. Rangkap ketiga, terang bulan sinar cahaya memancar ke tanjung dara. Jikalau Tuhan hendak bahagia sebelum mati beramal mulia. Jadi kat sini kita dapat tengok lagi sekali di mana amalan mulia ni bila kita buat sesuatu yang baik, kita akan lebih dihormati, lebih disayangi oleh masyarakat. Jadi bila perkara tersebut jadi, kita akan jadi bahagia. Bila semua orang sayang kita, Tuhan sayang kita, keluarga sayang kita, kita akan jadi bahagia. Dan rangkap terakhir, santun di rumah menanti senja, pulangnya ayah bawa bahagia. Tuhan disembah duduk berdoa, nescaya terang hidup sadari. Kat sini merupakan amalan bersemayang tu sendirilah. Maksudnya bila kita dekatkan diri kita dengan Tuhan masing-masing, kita ada pegangan, ada tujuan hidup. Jadi kat sini hidup kita akan jadi, bila kita ada pegangan hidup, kita tahu apa matlamat hidup, apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Jadi secara kesimpulannya, kepercayaan kepada Tuhan harus dihayati dan diperkukuh terlebih dahulu sebelum penerapan nilai universal yang lain. Seperti saya katakan sebelum ni, macam contoh ciri-ciri individu beragama kan ada jujur, amanah, itu semua merupakan nilai-nilai universal. Nilai-nilai tersebut hanya boleh dihayati dengan betul oleh setiap individu apabila kepercayaan kepada Tuhan ini telah wujud dalam diri mereka. Okay, saya ingin ulang kembali, kepercayaan kepada Tuhan mempunyai 3 ciri utama, iaitu yang pertama adalah percaya bahawa Tuhan itu wujud, yang kedua adalah Tuhan pencipta alam, dan yang ketiga adalah mematuhi segala perintah dan suruhan Tuhan. Jadi nilai kepercayaan Tuhan ini akan membentuk kepribadian mulia individu, dan kita juga setiap individu, setiap masyarakat harus bertanggungjawab memelihara kesucian agama masing-masing. Jadi saya rasa itu saja pembentangan saya untuk kali ini. Semoga apa yang saya bentangkan dapat dimanfaatkan oleh anda semua dan juga untuk diri saya sendiri. Jadi jika terdapat sebarang kesilapan ataupun salah kata daripada saya memohon maaf, dan anda semua digalakkan untuk memberi komen kepada pembentangan saya. Tak kisah nak komen pembentangan saya ke komen syair saya tadi tu, dialu-alukan. Semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, selamat, dan kita jumpa lagi pada masa akan datang kalau ada. So, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih.